Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Sudin, nombor metrik 050583. Jadi insyaAllah kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan berkenaan dengan tajuk modernisme, yang mana tokoh yang kami bawakan ini adalah Syekh Jamaluddin Al-Afghani dalam menerangkan berkenaan dengan fahaman pan-Islamisme. Untuk pengenalan, pan-Islamisme ni ialah sebuah gagasan kesatuan yang dicetuskan bertujuan untuk menyemarakkan ukhuwah Islamiyah serta perpaduan umat Islam. Ini kerana agama Islam dianuti oleh pelbagai latar belakang bangsa dan bahasa daripada seluruh dunia. Seperti mana kesatuan umat Islam dituntut di dalam agama Islam, konsep ini jugalah yang menguatkan kedudukan umat Islam dalam membina tamadun yang gemilang dan disegani oleh masyarakat dunia. Namun, perpaduan itu semakin lama semakin retak sehingga menyebabkan negara orang Islam telah dijajah oleh Eropah. Justru, konsep pan-Islamisme telah dihebahkan dan disebarkan pada pertengahan abad 19 sehingga awal abad ke-20 bagi membangkitkan semula perpaduan umat Islam seluruh dunia. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan definisi pan-Islamisme. Okey, kita tengok kepada satu-satu istilah. Okey, pan. Perkataan pan menunjukkan bahawa fahaman yang bersifat menyeluruh dalam bidang politik, agama dan sebagainya. Dan perkataan Islamisme ni merupakan gabungan antara Islam dengan Isma. Jadi Islam ni adalah merujuk kepada syariat, iaitu menzahirkan ketaatan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, manakala Isma merupakan satu sistem ataupun prinsip ataupun ideologi pemikiran. Jadi, pan-Islamisme ni dapat ditarifkan sebagai suatu sistem ataupun prinsip ataupun fahaman ataupun pergerakan ideologi agama bagi orang Islam dengan penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi dengan konsep itulah Syekh Jamaluddin Al-Afghani telah membawa fahaman pan-Islamisme ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muazzim bin Muhammad 50232. Jadi saya akan menerangkan tentang sejarah kemunculan pan-Islamism. Pertama, fahaman ini diasaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 di Afghanistan. Beliau mula menggiatkan usaha untuk membentuk kesedaran bahawa umat Islam telah dieksploitasi oleh bangsa barat, dan menurutnya perpecahan di kalangan umat Islam menjadikan negara Islam lemah dan mudah untuk dieksploitasi. Kemudian terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa seorang tokoh pembaharuan di Mesir telah menggunakan keadaan ini yang bernama At-Tatawi, iaitu pada tahun 1801. Selain itu, seorang tokoh di Mesir iaitu Imam Sa'al-Banna turut mewujudkan gagasan pan-Islamism melalui organisasi yang dibentuknya, yakni Ikhwan Muslimin pada tahun 1906, serta mendapat pengaruh negara-negara Islam Timur seperti Jordan, Palestin dan Suriah. Kemudian, Kongres pertama pada Mei 1926 yang mana dihadiri oleh 12 negara Islam pada tahun 1922, dan gerakan ini menjadi lebih kuat dengan penubuhan Liga Negara Dunia Islam yang merangkumi 43 negara pada tahun yang sama. Liga ini mendorong untuk membuat konferensi Islam dan Progres Islam. Raja Faisal dan Syah Iran telah menyeru penyelenggaraan konferensi berimpak tinggi pada tahun 1925. Kemudian 5 tahun kemudian, sebuah konferensi yang diselenggara di Jeddah dan dihadiri oleh para menteri luar negeri negara-negara Muslim berhasil membentuk sebuah lembaga kekal yang dinamakan Organisation of Islamic Conference (OIC), dan sejak itu Jeddah menjadi pusat organisasi ini untuk menghubungkan pemimpin negara Islam di seluruh dunia agar dipandang sebagai satu usaha terbaik dalam menampung gerakan pan-Islamism serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara Islam. Sekian daripada saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halim Munirah binti Muhammad Sahimi, nombor metrik 050754. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai biografi ringkas dan perjalanan menuntut ilmu Ali Jamaluddin Al-Afghani. Nama penuh beliau adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safda Al-Husain, yang dikenali sebagai Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Telah dilahirkan pada tahun 1838 dan telah wafat pada 9 Mac tahun 1896 pada usianya 59 tahun. Seterusnya, beliau telah mendapat gelaran Sayyid sebagai tanda berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau telah dilahirkan di Asadabad di wilayah Kabul, Afghanistan
Perjalanan pengajian beliau bermula daripada Qazwin dan telah berhijrah kepada Tahirah dan berada di bawah hasuhan Akhwan Syed Syadik, dan terus meneruskan perjalanan pengajian beliau di Al-Najd di Iraq. Seterusnya telah menjadi murid Murtada Al-Ansari selama 40 tahun dan meneruskan perjalanan akhir beliau ke Persia dan telah ditawarkan untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Okey, ini sahaja mengenai pengajian beliau. Terima kasih. Seterusnya saya akan meneruskan dengan kesimpulan yang mana PAN Islam dikenali sebagai sebuah ideologi politik yang diasaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani, yang mana mengajar bahawa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu padu dalam mempertahankan negara Islam dan bebas daripada ancaman barat. Seterusnya, umat Islam seharusnya menentang segala aspek penjajahan luar serta perkara-perkara yang boleh mendatangkan sebarang silap faham dan keburukan dalam agama sendiri, serta mempunyai penyatuan ideologi untuk memajukan peradaban Islam agar Islam terus tertegak sebagaimana agama yang hak sampai akhirnya. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syamini binti Muhammad Zorfi, nombor metrik 050578. Saya akan membentangkan mengenai pembaharuan Al-Afghani. Salah satu cara untuk memperbaiki umat Islam adalah dengan cara melenyapkan pemahaman keliru yang dianuti oleh umat Islam. Al-Afghani menyeru semua negara Islam untuk bersatu dalam mempertahankan kedudukan mereka daripada dijajah. Untuk mencapai kemenangan tersebut, umat Islam mestilah mempunyai kehebatan teknikal dalam kemajuan barat dan wajib mempelajari rahsia kekuatan orang. Selain itu, kita juga mestilah percaya kepada teologi sunnatullah dengan pemikiran rasional, falsafah dan saintifik. Perkembangan sains perlu dikuasai para sarjana Islam. Melalui ijtihad juga dapat mentafsirkan Al-Quran dan hadis. Seterusnya, pengaruh pan-Islamism. Perkembangan sejarah Islam di Afghanistan telah banyak berlaku campur tangan asing sehingga terjadinya peperangan di antara sesama Islam maupun dengan pihak asing. Pihak British hanya mampu menduduki Afghanistan selama 3 tahun kerana pada tahun 1842 Masehi, pihak Afghanistan dapat menghalau British keluar dari Afghanistan itu sendiri. Secara umum, perkembangan sejarah Islam di Mesir, Afghanistan dan Turki sebelum kelahiran pan-Islamism banyak berlaku perpecahan kerana politik Islam dalam negeri, dan ia juga merupakan hasil dari tingkah laku dan dasar penjajah imperialisme Eropah terhadap negara Islam. Jamaluddin Al-Afghani menganjurkan pan-Islamism untuk memperbaiki pemerintahan dengan mewujudkan sistem pemerintahan berdasarkan rakyat yang bermaksud bahawa kuasa raja perlu dibatasi oleh undang-undang dan keperluan untuk membentuk Dewan Wakil Rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat. Perkembangan sejarah Islam Turki pada zaman baru yang ditandai dengan kedatangan Napoleon Bonaparte di Mesir 1798 Masehi. Kekuatan tentera Perancis adalah cermin untuk meningkatkan pengembangan asing di dunia Islam secara amnya di Turki. Pada tahun 1889, Jamaluddin Al-Afghani telah diundang untuk datang ke Paris bagi membantu mencari jalan keluar untuk pertikaian Rusia dan Parsi yang baru muncul kerana politik pro-Inggeris yang diamalkan oleh pemerintah Parsi pada masa itu. Jamaluddin Al-Afghani berpendapat bahawa Islam memerlukan pemerintahan republik di mana ada kebebasan bersuara dan kewajiban ketua negara untuk tunduk kepada perlembagaan. Seterusnya, gerakan reformasi Islam di Timur Tengah berkembang untuk menentang imperialisme Eropah. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, sumber kelemahan dunia Islam adalah kelemahan perpaduan umat Islam itu sendiri. Begitu juga dengan perpaduan umat Islam yang dimulakan oleh Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-Islamism. Oleh itu, beliau menekankan kepentingan dunia Islam bersatu menentang kuasa asing di pan agama Islam. Okey, sekian sahaja daripada. Terima kasih.